Hai adik-adik, nama saya Cikgu Zira. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan ketika berada di dalam rumah. Keselamatan diri sangat penting kerana ianya boleh menjauhkan nyawa kita dari bahaya. Kerana kemalangan juga boleh berlaku di dalam rumah tau. Contohnya ketika adik-adik sedang menggunakan gunting dan juga pisau, ianya juga boleh menyebabkan kecederaan. Sekiranya adik-adik mahu menggunakan gunting dan pisau, adik-adik perlu meminta bantuan ibu bapa atau orang dewasa jika adik-adik menggunakan alatan yang tajam. Kemalangan juga boleh berlaku berpunca daripada air. Tahukah adik-adik, sekiranya permukaan lantai mempunyai air dan juga basah, boleh menyebabkan adik-adik mudah untuk tergelincir. Adik-adik tidak boleh berlari atau lalu di tempat yang basah kerana adik-adik akan tercedera. Sekiranya adik-adik perlu melalui tempat yang basah, adik-adik perlu mengelakkan diri adik-adik daripada memijak kawasan yang basah itu. Kemalangan boleh berpunca daripada elektrik. Tahukah adik-adik, renjatan elektrik boleh berlaku kerana adanya arus elektrik yang mengalir dalam badan. Jangan masukkan apa-apa objek ke dalam soket. Ingat, kerana ianya boleh menyebabkan renjatan elektrik. Dan juga adik-adik jangan memetik suis elektrik dalam keadaan tangan yang basah kerana boleh menyebabkan renjatan elektrik. Seterusnya, adik-adik juga tidak boleh menggunakan telefon bimbit ketika sedang di-charge. Ibu bapa tiada di rumah? Apakah langkah keselamatan yang perlu adik-adik tahu jika ibu bapa tiada di rumah? Langkah pertama, tutup pintu dengan rapat dan kunci dengan kemas. Langkah kedua, jangan jemput tetamu datang ke rumah. Langkah ketiga, hubungi ibu atau bapa terlebih dahulu jika ada orang di depan pintu. Langkah keempat, elakkan pergi ke dapur sendirian tanpa orang dewasa. Langkah kelima, adik-adik jangan beritahu sesiapa tentang ketiadaan ibu bapa di rumah tau. Langkah keenam, jangan keluar daripada rumah. Langkah tujuh, jangan jawab panggilan telefon daripada orang yang tidak dikenali. Langkah yang terakhir, langkah 8, adik-adik kena beritahu ibu bapa tentang keadaan di dalam rumah. Mari kita belajar tentang langkah-langkah keselamatan di luar rumah. Langkah 1. Jangan keluar daripada rumah berseorangan kerana boleh berlakunya penculikan.
Langkah kedua, jangan bermain di kawasan yang berhampiran dengan longkang kerana boleh menyebabkan adik-adik terjatuh ke dalam longkang. Langkah tiga, jangan bermain di tempat yang sunyi kerana jika berlakunya kemalangan, tiada sesiapa yang akan mengetahui perkara tersebut. Langkah keempat, adik-adik perlu pastikan diri adik-adik sentiasa berada berdekatan dengan ahli keluarga. Langkah 5, jangan mengambil apa-apa barang daripada orang yang tidak dikenali. Langkah ke-6, jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali tau. Jom kita belajar langkah-langkah keselamatan ketika berada di taman permainan. Langkah 1. Jika adik-adik menunggang basikal di kawasan taman permainan, sekurang-kurangnya adik-adik perlu memakai topi keledar untuk mengelakkan kecederaan pada bahagian kepala. Langkah 2. Jangan berebut untuk menggunakan alat permainan seperti gelongso kerana adik-adik boleh terjatuh daripada gelongso tersebut. Adik-adik perlu beratur dengan keadaan yang tenang dan selamat ketika menggunakan alat permainan seperti gelongso. Langkah 3. Jangan berlari-lari di kawasan taman permainan kerana boleh menyebabkan adik-adik terjatuh dan juga tercedera. Adik-adik perlu berjalan dengan keadaan yang tenang di kawasan taman permainan. Langkah 4. Jangan bergaduh dengan kawan-kawan tau. Langkah 5. Jangan membuli kawan-kawan yang lain. Kesimpulannya, badan kita adalah tanggungjawab kita dan juga hak kita untuk melindungi dan menjaga badan kita daripada bahaya. Adik-adik, ingat pesan Cikgu Zira ni tau. Bye!